so Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ini kita akan sambung perbincangan untuk PPD Matematik Tingkatan 1 untuk bab 1 indeks. So seperti mana yang awak sedia maklum, untuk bab ni kita ada dua subtopik saja, iaitu 1.1 dan juga 1.2, iaitu tata tanda indeks. Yang kedua adalah hukum indeks. Okay, tata tanda indeks ni macam mana awak, kita akan, yang pertama sekali awak akan perkenalkan macam mana kita akan wakilkan indeks. Sebagai contoh, A kuasa N lah. Yang mana bermaksud A darab A darab A darab. Okay, berapa kali N. Yang kedua, awak belajar tukar nombor asas kepada indeks dan juga sebaliknya lah. Vice versa. Jadi kita terus pada soalan. So tulis soalan yang berikut dalam bentuk indeks. So ni untuk tahap 1. Jadi awak tengok ada berapa. Pada 4 jadi secara tak langsung 2 kuasa 4. Dan ni pun sama. Ada 3 jadi P kuasa 3. Okay, terus pada soalan yang kedua. Soalan tukarkan yang berikut kepada pendarapan berulang. 7 darab 7 darab 7 5 kali kan? Ya. Kemudian R pun sama, darab R 6 kali kan? 3 darab 2. Yang seterusnya kita belajar macam mana nak tukar nombor asas kepada nombor indeks. Kalau ingat balik, ada dua kaedah, pembahagian dan pendarapan. Yang kedua, pendarapan berulang lah. Okay, jadi macam mana cara dia? Okay, saya tunjuk sikit je. Pembahagian berulang So yang pertama 2, 4, 3. Dia kata asas berapa? Dalam asas 3. Jadi maksudnya awak kena bahagikan dengan 3. Jadi bila bahagi 3 dapat berapa 8, 16, 24. Sini dapat 8. Ini bahagi 3 dapat 1. Bahagi lagi dengan 3, awak akan dapat 3 darab 2, 6. Lebih 21 dapat 7. Bahagi lagi dengan 3, awak akan dapat 9. Bahagi lagi dengan 3, awak akan dapat 3. Bahagi lagi dengan 3, awak akan dapat 1. So daripada sini kita akan kira ada berapa kali pembahagian. 1, 2, 3, 4, 5. So N sama dengan 5. Jadi secara langsung kita akan assume jawapannya adalah 3 kuasa 5. Okay. Untuk yang saya terusnya, kita tengok soalan yang seterusnya. 64 So saya gunakan kaedah pendarapan berulang. Boleh? So pendarapan berulang Untuk kaedah pendarapan berulang, awak tengok 4. Darabkan dengan 4 dapat berapa? 16. Darabkan dengan 4 dapat 6 darab 4, 24, 64. So jadi ada berapa? Dapat 64. Ada 3. Jadi awak tulislah 4 kuasa 3. Okey, untuk ni pun sama. Saya boleh tunjuk. Kalau nak gunakan kaedah pendarapan, so kita nak guna kaedah pendarapan atau pembahagian. Boleh dua-dua Saya tunjukkan kaedah pembahagian Kalau pembahagian awak kena bahagi 2 lah. 164 bahagikan dengan berapa? 4. Yang kedua 125 bahagi dengan 5. 125 bahagi 5. Okey. Jadi sama juga kita bahagi dengan 4, awak akan dapat berapa? Ni dapat 1, 24 dapat 6. Bahagi lagi dengan 4, awak akan dapat 4 darab 4. Bahagi dengan 4, awak akan dapat 1. So, bila pembahagian, awak kena dah bahagi sehingga nilainya adalah 1 dan kita akan kira ada berapa. Pun sama dengan 125 ni, kita bahagi, kita akan dapat 25. Bahagi dengan 5 dapat 5. Bahagi dengan 5, awak akan dapat 1. Jadi, N dia adalah 3. Jadi, secara langsung, kedua-dua ni adalah
3 kali pembahagian. Jadi secara tak langsung kita akan dapat 4/5 kuasa 3. Okey, jangan buat 4/3/5. Okey, kalau buat macam ni, awak kena ni pun kuasa 3. Faham? Ataupun sama juga kita boleh buat kurungan lah. Okey, kurungan bermaksud darab, betul. So, jadi 4/3, 5/3. So, sama ada 4/3/5/3 ataupun 4/5 kurungan kuasa 3. So, itu saja. So, yang seterusnya macam mana nak guna kalkulator. So, saya tekan kalkulator. Buka, tekan on. Kalau ada kurungan, sebaiknya awak buat kurungan lah. Okey, 1 ni pecahan per 2/3. Tutup kurungan. Kuasa. Kuasa kita boleh guna angkat ni. Ni maksudnya kuasa 3. So, terus dapat jawapan lah kalau guna kalkulator. 4/17/27. 4/17/20. Seterusnya sama juga. Kalau ada kurungan, sebaiknya awak gunakan kurungan negatif 6. Tutup kurungan kuasa. Kuasa ni, okey, 5. So, saya guna 570. Kalau awak ada 350 pun boleh lah. Casio ataupun Canon. Okey. Jadi jawapannya negatif 7/7/6. Mostly semua betul lah saya tengok. Tak ada masalah. Okey, 2 kuasa 8. Okey, sama juga. 2 kuasa 8. Tak ada masalah pun. Okey, saya tengok semua betul. Yang bagi jawapan tu. So, 2, 5, 6. So, kita terus lagi soalan yang seterusnya. So, ni untuk hukum indeks. Okey, hukum yang pertama melibatkan darab. So, kita tahu ada 6 hukum indeks. Yang pertama sekali adalah A kuasa M darab dengan A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah dengan N. So, ni adalah hukum yang pertama. Jadi, maksudnya tambah. Jadi, awak boleh kira 4, 5 tambah dengan 7. Jadi, awak akan dapat 4 kuasa 12. So, settle. Saya buat tutup ni. Seterusnya, melibatkan perkali. Jika melibatkan perkali, awak ingat balik. Boleh ubah bab yang awak belajar sebelum ni. 3A darab 4B sama dengan 3 darab 4 darab A darab B. Maksudnya 3 darab 4, 12. Maksudnya jika melibatkan perkali ataupun algebra, so awak kena selesaikan dahulu perkali dahulu. Jadi sama juga ni. Jadi P kuasa 5, kita letakkan dulu negatif 3 dulu. Negatif 3 darab dengan 7. Darab dengan P kuasa 5. Darabkan dengan P. Darabkan dengan P kuasa 6. So daripada sini kita akan darab. Negatif darab positif. Negatif 3 darab 7, 21 P. So awak ada P 5 tambah 1 tambah 6. Jadi awak akan dapat negatif 21 P kuasa 12. Okay, good. Okay, itu saja. So, terus kepada soalan yang seterusnya. Sama juga melibatkan perkali. Jadi, kita akan darabkan dulu perkali 10. Darab dengan 5. Darabkan dengan N. Darabkan dengan, okay, M kuasa 4. Darabkan dengan M kuasa 2. Jadi, 10 darab 5. Okay, ada 2 lagi saya lupa. Okay, semula. 10 darabkan dengan 5, darabkan dengan 2, darabkan dengan N kuasa 5. Okay, ada lagi, lupa. Darabkan dengan N kuasa 5, darabkan dengan N, darabkan dengan M kuasa 4, darabkan dengan M kuasa 2. Jadi 10 darab 5, 50 darab 2 dapat 100, betul? 100. And then N ni 5 tambahan 1, saya simplifykan dapat 6. And then ini pun sama 6, betul? Betul ke salah? Betul. Betul. Sekejap, saya sesama. Okey. Boleh juga awak tulis 100 M kuasa 6, N kuasa 6. Mana satu tak apalah. Sebab pun boleh ubah kan. Tapi kebiasaannya kita lebih prefer tulis A dulu baru B, betul tak? So, yang ni pun lagi okey lah. Okay, tapi kalau ni pun dikira betul ya. Okey. So, mana-mana satu dianggap betul. Okey, soalan yang seterusnya. Hukum indeks yang seterusnya melibatkan pembahagian. So, kalau awak ingat balik, sorry.
Hukum indeks yang kedua adalah pembahagian ataupun penolakan indeks yang mana A, M per dengan A, N sama dengan A, M tolak dengan N. Jadi kita terus kepada soalan 9, 8 tolak dengan 3. Awak akan dapat. Syarat dia mesti nombor asas sama. Okay, jadi 9 tolak 8 tolak 3 awak akan dapat 5. Jadi 9 kuasa 5. Ini pun sama. Kita terus ringkaskan. 8 tolak dengan 5 tolak dengan 4. Awak akan dapat 8 tolak 5. 3 tolak 4 jadi negatif 1. Jadi sebenarnya negatif 1 ni kita boleh tulis sebagai okay, 1/5 kuasa 1. Betul ke 5 kuasa 1? Okay. So mana-mana 1 pun betul lah. So ni adalah indeks negatif ataupun kita boleh tulis sebagai 1/5. Kita terus kepada soalan yang seterusnya. Jika melibatkan perkali pun sama, kita akan selesaikan perkali dahulu. 81 per dengan 3. Okey, bahagi dengan pecahan lebih kurang sama. Okey, jadi U kuasa 4 tolakkan dengan, ataupun kalau awak nak tulis bahagi macam ni pun boleh. Okey. U V kuasa 6 per dengan 3 U V kuasa 3. Jadi daripada sini kita bahagikan ni awak akan dapat 3, 6, 2. 2 27. U ni awak boleh tolak sama ada U 4 tolak 1 ataupun awak boleh tolak macam awak belajar semasa bab tingkatan 2 dahulu, iaitu U darab U darab U darab U per dengan U. Jadi kita potong ni awak dah tinggallah U kuasa 3. Jadi pun samalah. Okay, 4 tolak 1. So saya teruskan kepada 3. Dan ni bersama, boleh 6 tolak 3, jadi awak akan dapat V kuasa 3. Ataupun kalau awak rasa tak yakin, awak boleh buat macam ni. Okay, potongkan je. Contohnya, V ada 6, V darab V darab V darab V darab V per dengan V darab V darab V. So ni awak pernah belajar masa awak tingkatan 2, tingkatan 1. Okay, so kira ada berapa V. So yang itulah V awak, V kuasa 3. So itu sajalah. Dan sebenarnya ni kalau awak boleh ringkaskan lagi, boleh ringkaskan lagi sebenarnya kalau awak pandai. Okay, yang mana kita boleh ringkaskan 3 kuasa 3 sama dengan 27. Betul tak? 3 kuasa 3 sama dengan 27. U kuasa 3, V kuasa 3. Jadi semua ni kuasa 3 kita boleh simplifykan jadi. Okay. So boleh tukarkan kepada kurungan 3 UV kuasa 3. Faham tak? Tapi kalau dikira sini pun dah kira cukup lah. Okay. So kalau awak pandai, awak tukarkan ni kepada 3 kuasa 3, U kuasa 3, V kuasa 3. Jadi bila semua ni macam ni, kuasa 3 kita boleh kurungkan 3 UV kuasa 3 pun boleh. So mana-mana satu dianggap betul lah. Okay, ni pun dah kira cukup lah sebab soalan dia permudahkan. Kalau ni lagi tepat lah. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya melibatkan pendarapan indeks. Okay, kalau awak ingat sebelum ni kita belajar A kuasa M kurungan N sama dengan A M darab N. Jadi yang ni melibatkan bahagi. Jadi kita selesaikan dulu. Okey, kalau darab kita selesaikan darab dahulu, baru kita selesaikan darab bahagi dahulu, baru selesaikan tambah dengan tolak. Jadi kita selesaikan dahulu yang ni lah. Okey, yang ni 2 darab dengan 3. Jadi tukar color. P 2 darab 3 ataupun kita tulislah P 2 darab 3 darab. Ni walaupun dia tak bagi ni sebenarnya adalah 1. Jadi 2 darab 3 dapat 6. Q 1 darab 3, 3. Darabkan dengan P kuasa 5 bahagi dengan Q. So yang ni adalah penambahan dan penolakan. Jadi kita boleh selesaikan satu-satu. P 6 tolak 5 darab dengan Q 3 tolak 1. Jadi awak akan dapat P 1. 1 tak payah tulis pun tak apa. Q 2. Macam tu ke? Itu salah. Okay, sorry. Salah. Tambah. Okay, sorry. P ni adalah tambah. Tambah dengan 5. Jadi P 11, Q 2. Betul? Okay, so tu sahaja jawapan dia. Okay, dah settle. Saya buat macam ni maksudnya selesai lah. Okay, so yang seterusnya. Kurungan. Selesaikan kurungan dulu. Yang mana yang tak terlibat, kita salin semula. 3 kuasa negatif 3. Selesaikan dahulu yang dalam kurungan. So dalam kurungan ni bermaksud darab. Darab bermaksud tambah. 3 negatif 5 tambah dengan 3. Okay. Jadi dari sini kita biarkan dulu, kita salin semula. Negatif 3 bahagi dengan
3. Negatif 5 tambah 2, negatif 2. Jadi ni bermaksud tolak. Jadi kalau awak tulis semula 3, negatif 3 tolak dengan negatif 2. So awak ingat balik negatif kurungan bermaksud darab. Darab negatif sama dengan positif. Maksudnya negatif 3 tambah 2 awak akan dapat negatif 3 tambah dengan 2. Jadi awak tinggal jawapannya adalah negatif 1. Negatif 1 ni kita boleh juga tulis sebagai 1/3 sebab ni adalah indeks negatif. Okay, mana 1 dia anggap betul lah. Okey. Sekejap So kita tengok soalan yang seterusnya melibatkan darab, bahagi, tambah, tolak kan. Jadi kita selesaikan yang dulu. Kalau mana ada kurungan, kita akan selesaikan kurungan dahulu. Okey, saya terus kepada kurungan. Kurungan ni bermaksud darab. 1, okey sorry. Okey. 1 darab dengan 3. Jadi E kuasa 3. Sorry, tukar color. E I kuasa kuasa 3. F kuasa 2 darab dengan 3 dapat 6. 6. So darab dengan E kuasa negatif 3 F salin semula dulu per dengan E kuasa negatif 2 F kuasa 7. Jadi awak boleh terus nak selesaikan pun tak apa sebab tambah tolak kan. Melibatkan penambahan dan penolakan indeks. Boleh selesaikan dulu terus ataupun kita kalau tak yakin kita selesaikan satu persatu. Jadi saya selesaikan dulu E kuasa 3. Darab ni maksud tambah negatif 3 tolak negatif 2. Okey. Ni tambah tulisan saya kecil sangat. Pen. 3 tambah negatif 3. Maksudnya 3 tolak 3, kosong. Negatif jadi positif. Jadi jawapannya adalah E kuasa 2. F jangan lupa. F pula 6. Tambah dengan 1. Tolak dengan 7. Okey. 6 tambah 1. Ni 1. Tolak dengan 7. 6 tambah 1, 7 tolak 7, kosong. Jadi F kuasa kosong. F kuasa kosong tak perlu ditulis. Ataupun kita panggil indeks sifar. Ataupun ingat balik, A kuasa kosong sama dengan 1. 1 tak payah tulis lah. Jadi jawapannya adalah E kuasa 2 sahaja. So itu sahaja jawapan dia. Okay, tadi ada juga beberapa pelajar yang buat silap. Jadi sila betulkanlah. Kita tengok soalan bahagian seterusnya. Ni ramai pelajar tanya. Ada yang tanya mesej saya, ada yang tak faham, ada yang memang tak buat langsung. Okey. Okey, kita tengok soalan. Okey, sebenarnya bila melibatkan, kita tengok soalan melibatkan tahap 4. Okey, tahu boleh buat, okey, boleh apply Okey, so kita akan melibatkan konsep daripada teori-teori apa yang awak belajar daripada matematik sebelum pada ni. So kita tengok terus kepada konsep ni dulu. Kurungan bermaksud darab. Jadi saya salin semula. Sorry. 5, 2x tolak 1. Ini bermaksud darab. 5 X tambah 3. darab dengan 5 kuasa 3. Jadi sebenarnya adalah 5x tambah 3. Bagus. X tambah 3. And then tengok ni macam mana nak selesaikan. Kita nak cari x. Okay. Jadi kita biarkan 5 ni. 5 tu dah sama. Jadi kita selesaikan yang 2x ni. Okay, kita akan ambil ni. Okay. Jadi daripada sini kita keluarkan. Awak akan dapat 2x tolak 1 sama dengan x tambah. So kita nak cari nilai x. So seperti biasa bila melibatkan ni kita panggil persamaan linear. Okey. Jadi yang ni pergi ke sana akan jadi negatif. Betul? Okey, lagi satu ni pergi ke kanan akan jadi positif. Jadi saya tulis semula 2x tolakkan dengan x sama dengan 3 tambahkan dengan 1. Jadi 2x tolak x dapat x sama dengan 4. So itu sahaja jawapan dia. Okey. Soalan yang kedua. Ni sama juga kita akan selesaikan. So ni sebenarnya adalah 7 3 tambah 2x sama dengan 7 kuasa 13. Dan kita abaikan 7 tu, kita ambil 3 tambah 2x sama dengan 13.
So, itu saja. Selesaikan ni, kita gerakkan ni ke kanan jadi negatif. Betul? Positif jadi negatif. Jadi 2x sama dengan 13 tolak dengan 3. 2x sama dengan 10. X sama dengan So kita tak nak 2, kita bagikan dengan 2. Jadi 10 bagi 2 awak akan dapat 5. 5. Okey, itu saja. Okey, so ni jawapan dia. X kuasa 4, X kuasa 5. Okey. Okey, ada nak tanya ke setakat ni? Tak ada. Okey, so kita terus kepada bahagian yang seterusnya, tahap 4 lagi, tahap 5. So yang ni melibatkan, dia dah bagi clue dah. Persamaan serentak. Jadi, cuba guna persamaan serentak lah. Tahap 5 Maksudnya kita akan daripada indeks, kita pergi kepada persamaan algebra. Kita pergi kepada persamaan algebra, lepas tu kita terus kepada persamaan linear serentak. Okey. Okey, tengok yang pertama. Saya tuliskan semula. 2 ni bermaksud tambah kan? 3x tambah dengan y sama dengan 2 kuasa 9. Yang ni pula 9 ni sebenarnya adalah 3 kuasa 2x. Okey. Per dengan 3y sama dengan 3 kuasa 1. Ni sebenarnya adalah 3 2x tolakkan dengan y sama dengan 3 kuasa 1. Jadi saya keluarkan yang ni dan juga keluarkan yang ni. Jadi awak akan dapat 3x tambah y sama dengan 9. Yang kedua, 2x tolakkan dengan y sama dengan 1. Okey. So ni adalah persamaan serentak. Sebab kita ada 2 pun boleh ubah. And then nilai pun x dan nilai y tak tahu. Jadi apa yang kita buat untuk persamaan serentak ni ada 2 kaedah. Yang pertama adalah kaedah penggantian. Kalau awak ingat, yang kedua kaedah penghapusan. Okey. So untuk kaedah saya tunjukkan ni, saya akan ambil kaedah penghapusan lah. Okey, macam mana penghapusan? Kita akan hapuskan. Yang mana yang awak boleh hapuskan? Y dengan Y. Y boleh dihapuskan macam mana? Dengan cara kita akan tambah. Okey. Jangan tolak Kalau awak tolak, Y tolak akan jadi negatif akan jadi positif. Jadi Y tambah Y dapat 2Y. So kita tak terhapus. Jadi kita akan tambah. Y tambah negatif. Tambah dengan negatif akan jadi negatif. Y tolak Y akan jadi kosong Y. Kosong Y kita dah kira hapus lah. Dan bila yang ni tolak, semua ni pun kita akan tolak macam bentuk lazim lah. Kalau awak ingat bentuk lazim macam awak belajar sekolah rendah dahulu. Okay, 3 tambah 2 dapat 5. Sorry, saya tukar color. Tukar warna merah. 5x. 9 tambah 1 dapat 10. Jadi 5x sama dengan 10. So, saya padamkan yang ni. Jadi x sama dengan berapa? X sama dengan 10 bagi. Macam mana? Kita tak nak 5 ni, kita bagikan dengan 5. Sini pun bagi 5. 10 bagi 5 awak akan dapat 2. Okay, settle. Dah dapat x sama dengan 2, kita akan cari nilai y. Ambil lah mana-mana. Boleh ambil yang ni pun boleh ambil, yang ni pun boleh ambil. Saya ambil yang mana senang lah. Saya ambil ni lah, 2x tolak 2. So, saya ambil daripada, kalau awak rajah awak tulis lah, daripada 2, maksudnya 2x ataupun daripada persamaan kedua. Okay, so, ada setengah tulis macam ni kalau sukatan lama. Okay, sukatan baru tak payah pun tak apa kot. Okay, 2x. Okay, tolak dengan y sama dengan 1. Okay. Jadi kita tahu x sama dengan 2, so masukkan nilai 2. Tolak dengan y sama dengan 1. Jadi 4 tolak y sama dengan 1. Jadi 4. So yang ni kita tak nak. Ini kita gerakkan ke sana. Jadi awak akan dapat negatif y sama dengan 1 tolak 4. 1 tolak 4 dapat negatif 3. 1 tak boleh tolak 4. Betul? Jadi 4 tolak 1.
Awak tolak terbalik dapat negatif. Negatif kita tak nak. Kita bahagikan dengan negatif 1, bahagi negatif 1. Awak akan dapat potong-potong Y sama dengan 3. So, jadi jawapannya adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Okay. So far ada yang boleh buat, ada yang tak faham, ada. So, jadi saya harap ini boleh faham ke? Okay, ada yang chat. Sikit. Sikit. 5. Okay, Derek. Thank you. Tolong type. Saya tak perasan tadi. So, ni 5. Okay, good. So, kita tengok soalan yang seterusnya. Ni pun sama, melibatkan persamaan serentak juga. Sebab kita ada X, kita ada Y. Okay. Jadi, sama. Ni sebenarnya adalah... Sorry, saya tukar. Yang pertama, kita kena samakan dulu nombor asas. Okay. Supaya kita boleh selesaikan dalam bentuk persamaan. Jadi, 4 ni sebenarnya adalah 2 kuasa 2X per dengan 2Y. And then, 8 ni sebenarnya adalah 2 kuasa 3. Okay, next kita tengok sebenarnya adalah 2X tolak dengan Y sama dengan 2 kuasa 3. Tu nampak tak? Okay, itu adalah persamaan. Okay, persamaan algebra. Kita terus kepada yang seterusnya, yang kedua. Ni pun sama, kita samakan dulu nombor asas per dengan 5 kuasa 2. 2 apa? 2Y. Okay, sorry tak nampak tulisan saya. Halus. Kita perlu tukar kecilkan sikit mata ni. Tak cantik. Tak apalah besar pun. Okay, jadi 5 kuasa 2 Y sama dengan 1. 1 ni sebenarnya adalah, kalau ingat indeks sifar, 5 kuasa 0. Boleh? 5 kuasa 0 sama dengan 1. 0 tak nampak kosong Okay. Jadi dari sini kita selesaikan. 5 ni sebenarnya adalah X tolak 2Y sama dengan 5 kuasa 0. Okay, daripada sini kita boleh nampak ada dua persamaan. Persamaan yang pertama adalah 2X tolak Y sama dengan 3. Persamaan yang kedua adalah X tolak 2Y sama dengan 0. Okay? Okey. Okay, jadi kita boleh guna kaedah penghapusan ataupun penggantian. So, saya tengok sini macam nak gunakan kaedah penggantian lah pula. Sebab ni penghapusan. Faham? Penghapusan maksudnya kita hapuskan. Kita hapuskan Y. So, ni kita hapuskan Y. Jadi, yang ni kita gantilah. Saya fikir nak gantilah pula. So, saya akan ambil kaedah ni. Saya akan ambil soalan ni. Okay. X sama dengan, saya gerakkan ni ke sana. X sama dengan 2. Y boleh tak? X sama dengan 2Y. Okay. Jadi, masukkan ni, kita gantikan X ni dalam persamaan yang kedua. Ni persamaan yang kedua, ni persamaan yang pertama. So, saya boleh tulis kat sini. Kalau awak rajin, awak tulis lah. Gantikan X sama dengan 2Y ke dalam 1. Ataupun, jadi 2X tolak dengan Y sama dengan 3. Jadi kita tahu X sama dengan 2Y. Jadi kurungan 2Y sama tolak dengan Y. Sorry, 2X. Okay, X tu 2Y. Jadi kita gantikan. Okay, tolak dengan Y sama dengan 3. Ni kaedah pergantian Okay, 2 darab 2, 4Y tolak Y sama dengan 3. 4Y tolak ni, tolak Y awak akan dapat 3Y sama dengan 3. Y ni sama dengan 3 bagi 3, 1. Jadi awak dapatlah Y sama dengan 1. Seterusnya kita cari X. X kita tahu Y sama dengan 1. Okay. Jadi saya ambil semula X sama dengan 2Y. Y sama dengan 1. Jadi X sama dengan 2 darab 1. X sama dengan 2. Tapi ini adalah kaedah penggantian. Okay. X sama dengan 1. X sama dengan 2. Y sama dengan 1. Okay, nampak tak? Nampak. Okay, nampak Okay, boleh faham Boleh. Boleh Kalau tak boleh, maksudnya awak kena ulang kaji balik lah bab persamaan serentak. Persamaan serentak tingkatan 2, betul tak? Ya. Algebra tingkatan 1. So, kita
kaitkan semualah. So ni adalah tahap ke-5. Kita tengok soalan yang seterusnya, ni adalah tahap ke-6. Okey, ni saya dah tunjuk jawapan Ini melibatkan jual beli kereta. Okey. Banyak cara. Bila melibatkan TP6 ni, awak banyak cara, banyak kaedah boleh buat. Bebas. Sebab dia melibatkan real life. Okey, bila beli sebuah kereta, setiap tahun harga kereta akan turun. Dengan kadar dia bagi tahu 10%. Jadi dia pun bagi tahu juga 80,000 darab kosong. Darab dengan 0.9 kuasa N. Okey, cari nilai kereta Asif selepas T tahun. Okey, kalau dia kata nilai T tahun ialah 42 bla bla bla, cari nilai selepas T tolak 1. Okey, jadi kita tengok seterusnya. Okey, ada beberapa kaedah. Kaedah yang paling senang adalah kita cari dulu. 8, okey sorry. Kaedah paling senang, kita cari dulu. 80,000 darab dengan 0.9 tahun yang pertama. Okey, berapa dapat? So, kita tekan kalkulator lah. 80,000 darab dengan 0.9. Selepas tahun, harga dia adalah 72,000. Itu. Okey, yang seterusnya. Tahun yang kedua. Okey. So, saya buat kuasa 2 lah. Kuasa 2. 64,800. Faham kan? Tahun yang kedua. Tahun ketiga. Okey. So, saya tukar ni kepada 3. 58,300. Betul? 320, sorry. Ini tahun ketiga. Tahun keempat. Tukar kepada 4. Okey, dapat 52,488. Okey, 52,488. Kita tukar tahun kelima pula. Okey. 80,000 darab dengan 0.9 tahun kelima. Harga kereta turun lagi. Okey, berapa jawapan dia? 472,392. 4.2. Ada perpuluhan ke? Okey. Tak ada. Adalah tu. Perpuluhan 2 2 maksudnya, perpuluhan 2 tu maksudnya kita belajar ringgit kan. Bila ringgit mesti 20 sen. Okey, kita terus lagi. 80,000 darab dengan 0.9 tahun ke-6. So, saya tukar kepada tahun ke-6 selepas 6 tahun. Berapa harga? 42,51528. So, sama. 42,515,28. Jadi, awak tengok ni. Sama tak dengan ni? Sama. Berapa tahun dah tu? Berapa tahun dah tu? Nampak tak sama tak? 6 tahun. Yes, 6 tahun. Jadi, T-nya sama dengan, sorry, saya tukar. Jadi, soalan dia, T-nya sama dengan 6. Soalan dia, cari nilai kereta Asif selepas T tolak 1. T tolak 1 maksudnya? 5. Tahun kelima. Berapa tahun kelima? Tahun kelima adalah ini. Boleh? Tengok Boleh. jawapan betul. So, nilai kereta Asif boleh tulis lah. Kalau bentuk macam ni, kita tulis nilai kereta Asif selepas T tolak 1 tahun ialah berapa? 4 RM. Tulis, jangan lupa. RM sebab ni harga kereta. RM 47,239.20 sen. Okey, itulah harga kereta. Okey, so itu sajalah. Soalan ni melibatkan agak complicated lah. Okey, situasi keadaan sebenar. Memang betul, keadaan harga kereta makin lama makin turun. Kalau bila contohnya Honda City first keluar harga 80,000, selepas
beberapa tahun selepas 7 tahun, selepas 8 tahun harga dia adalah 40,000 lebih. Okay. So itu saja untuk hari ni. Kalau tak ada apa-apa, boleh angkat tangan. So saya akan habiskan kelas untuk hari ni. Okay, 6 orang. Okay, kita habis awal So saya stopkan.